Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dunia Zamri dalam Dunia 10 pagi. Bagi kita mulakan dengan perkembangan ini. Hanya seorang maut dan 6 lagi cedera dalam insiden tembakan rambang di pusat beli belah Siam Paragon pada Selasa. Dan bukannya 3 orang maut seperti dilaporkan sebelum ini. Ketua Polis Island Torsag Sukvimol mengesahkan perkara tersebut selain seorang yang maut itu merupakan wanita warga Cina. Manakala 5 daripada 6 yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Tambah Torsag, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan yang optimum bagi menghalang lebih ramai mangsa dalam kejadian terbabit. Semalam Polis Island telah menahan suspek berusia 14 tahun yang dipercayai mempunyai masalah kesihatan mental. Suspek sedang menerima rawatan psikiatri, tidak makan ubat yang diberikan pada hari kejadian. Dalam kejadian Selasa lalu, ratusan orang ramai di pusat beli belah berkenaan mula menjerit dan berlari selepas terdengar bunyi tembakan. Ini pula kes kematian di sebuah hospital di India. Keluarga mangsa menyalahkan pihak Hospital Shankara Shavan yang terletak di daerah Nanded selepas 12 bayi daripada 24 kes kematian direkodkan pada Ahad. Pada Selasa, Ketua Menteri Maharashtra menyebut kes kematian itu adalah satu tragedi. Beliau turut menegaskan hospital berkenaan tidak mengalami kekurangan bekalan ubat-ubatan mahupun kaki tangan. Bagaimanapun, pihak hospital tidak memberikan respons segera untuk menafikan dakwaan kecuaian. Terdahulu pada Selasa, sebuah agensi berita tempatan melaporkan 12 pesakit dewasa meninggal dunia akibat pelbagai penyakit termasuk diabetes, kegagalan hati dan kegagalan buah pinggang. Pada hari yang sama juga, Kerajaan Maharashtra telah mula menjalankan siasatan ke atas 24 kematian bayi dan pesakit lain pada hari Ahad. Kemarau yang melanda hutan hujan Amazon di Brazil telah menyebabkan krisis sumber makanan dan minuman. Ia diburukkan lagi dengan paras air sungai rendah yang berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama di negeri Amazonas. Negeri terbesar di Brazil iaitu Amazonas meliputi sebahagian besar hutan hujan dan didiami kira-kira 4 juta yang majoritinya adalah penduduk asli. Disebabkan kemarau yang berpanjangan, penyedaran kecemasan alam sekitar dilakukan selain menubuhkan pasukan petugas khas untuk membantu mereka yang terjejas kerana kekurangan makanan dan air. Kemarau dikaitkan dengan El Nino yang menyebabkan pembentukan awan berkurangan sekaligus mengurangkan taburan hujan. Awal tahun ini, hujan lebat telah melanda Brazil, diikuti pula dengan musim kemarau. Menurut pakar, ia membuktikan perubahan corak cuaca yang berkaitan dengan pemanasan global. Susulan pelepasan air terawat dari loji nuklear Fukushima Daiichi, Jepun masih belum membuat keputusan sama ada akan memfailkan aduan rasmi kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berhubung tindakan China mengharamkan import makanan laut. Jepun sudah melepaskan lebih 1.33 juta meter padu air terawat yang terkumpul di tapak itu sejak bencana nuklear 2011 pada Ogos. Pelepasan kedua dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, Ichiro Miyashita mengesahkan pihaknya belum memutuskan sama ada akan segera memfailkan aduan kepada WTO. Bagaimanapun, beliau berharap isu dengan China dapat diselesaikan dengan rangka kerja WTO. Mengenai kemungkinan lebih banyak negara akan mengharamkan import makanan laut Jepun, Miyashita memaklumkan pihaknya bersedia memberikan maklumat berkaitan kepada mana-mana negara termasuk Rusia yang turut mempertimbangkan untuk mengikut langkah China. Beliau memberi jaminan produk makanan laut Jepun adalah selamat. Mengurangkan pengurunan, meningkatkan kesedaran alam sekitar dan ambil tindakan proaktif tangani isu ekologi serta alam sekitar. Itu fokus penganjuran Expo Hortikultur Antarabangsa 2023 yang pertama kali diadakan di negara beriklim padang pasir di Doha, Qatar. Expo seluas 1.7 km persegi mewakili pameran hortikultur antarabangsa kategori A1 yang julung kali diadakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan tema Green Desert, Better Environment, Expo berlangsung hingga Mac tahun depan. Perdana Menterinya Sheikh Mohammed Abdul Rahman berkata, Expo sebagai bukti tidak berbelah bahagi masyarakat antarabangsa dalam memelihara alam sekitar demi generasi akan datang selain menekankan kepentingan kerjasama dalam menjamin kemampanan alam sekitar. Baik, sekian berita Dunia 10. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.